Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan pada murid-murid semua, terutamanya murid-murid cikgu, murid-murid tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Lurah Bilot. Jadi cikgu harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Okay, jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okay, baiklah murid-murid, hari ini kita akan masuk tema, kita masih lagi berada dalam tema ketiga, iaitu penerokaan unsur dalam alam. Okay, tapi kita dah masuk dalam bidang pembelajaran yang kedua dalam tema ini, iaitu bidang pembelajaran 9.0 kimia industri. Okay, dalam kimia industri ini dia ada 3 standard kandungan, dan hari ini kita akan tengok, kita fokuskan kepada standard kandungan 9.1 alloy. Okay, cikgu yakin awak pernah dengar apa yang dikatakan sebagai alloy. Okay, terutamanya yang suka main-main motor, biasa rim alloy. Apa benda alloy ni sebenarnya? Ini kita nak belajar. Okey, dalam standard kandungan ni kita ada 3 standard pembelajaran. Okey, jadi standard pembelajaran yang pertama 9.1.1 mentarif dan memberi contoh alloy berdasarkan komposisi unsur dalam alloy. Kita nak tengok apa yang dimasukkan sebagai alloy, kita nak tengok contoh-contoh alloy, dan kita nak tengok komposisi apa yang membentuk alloy tersebut. Okey, yang kedua menjalankan eksperimen untuk membandingkan ciri alloy dengan logam tulisnya, tapi untuk kali ini kita tak dapatlah nak jalankan standard pembelajaran 9.2 ni. Okey, sebab kita perlu menjalankan eksperimen. Okey, nanti insya-Allah bila kita buka sekolah kita akan buat eksperimen ni. Okey, kemudian standard pembelajaran yang terakhir iaitu 9.1.3 mewajarkan kegunaan alloy dalam kehidupan harian. Kita tengok kegunaan alloy dalam kehidupan seharian. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sekeliling kita, kita akan dapati banyak objek-objek yang diperbuat daripada alloy. Contohnya apa? Okey, contohnya kalau kita tengok kat sini, kenderaan, okey, kereta, apa semua tu. Okey, jambatan, bangunan. Okey, kalau kita tengok kat sini kita ada duit shilling. Okey, duit shilling. Perasan tak duit shilling kita ni tak berkarat? Kalau kita buat daripada logam, seloji ni dia akan berkarat kan? Okay, tapi kita tengok duit shilling kita ni tak berkarat. Okay, kita ada ni Tugu Negara. Okay, kita ada barang perhiasan rumah. Okay, ini semuanya, barang-barang ni semuanya diperbuat daripada alloy. Okay, apa benda alloy ni sebenarnya? Okey, jadi kita nak tengok apa yang dikatakan sebagai alloy. Okey, alloy merupakan campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dengan bukan logam mengikut peratusan tertentu. Okey, jadi alloy ini sebenarnya adalah satu campuran. Okey, campuran apa? Kita mencampurkan beberapa jenis logam ataupun kita mencampurkan logam dengan bukan logam. Okey, kita campurkan mengikut peratusan tertentu. Okey, kenapa kita nak kena campur? Okey, terdapat beberapa jenis alloy yang biasa digunakan dalam kehidupan seharian seperti keluli, pewter, gansa, loyang dan duralumin. Okey, jadi untuk awak punya syllabus kita akan tengok 5 alloy ni. Okey, untuk awak punya syllabus awak kena tengok 5 alloy. Kita tengok ini adalah contoh alloy. Okey, kita ada keluli, kita ada pewter, gansa, loyang dan juga duralumin. Okey, jadi ni awak kena ingat ya, kena hafal. Lagi saya tunjuk macam mana cara nak hafal. Okey, jadi kita nak tengok. Okey, kita tengok ni dulu. Kita nak tengok alloy, komposisi, sifat dan kegunaan dia. Okey, kita ada 5 tadi. Awak kena ingat kita ada 5. Jadi kita nak tengok apa dia 5 tadi. Okey, yang pertama keluli. Okey, alloy yang pertama adalah keluli. Keluli ni campuran apa? Tadi saya kata alloy ni adalah campuran antara berbagai jenis logam ataupun campuran antara logam dan bukan logam mengikut peratusan tertentu. Okey, peratusan tertentu tu bergantunglah kepada kita nak hasilkan alloy itu jadi apa. Okey, jadi untuk menghasilkan keluli kita perlu menggabungkan, kita perlu mencampurkan 99% besi dan 1% karbon. Okey, nampak? Kita nampak sikit je, 1% karbon saja. Bila kita tambah 1% karbon saja, dia dah bertukar menjadi keluli. Okey, apa sifat keluli ni? Okey, keluli ni sifat dia keras dan juga kuat. Okey, besi dah keras, betul? Kau ketuk kepala dengan besi, pecah kepala. Okey, tapi untuk menggunakan besi
sebagai rangka bangunan ataupun rangka jambatan, besi tu tak dapat nak menampung berat yang akan dia pegang nanti. Okey, jadi kita tak boleh guna besi sebagai rangka bangunan ataupun jambatan. Jadi kita nak guna apa? Kita guna keluli. Sebab apa? Sebab keluli ni sifat dia lebih keras dan dia juga lebih kuat berbanding besi. Okey, jadi kita dah kita kata apa? Dia punya sifat tu kita dah macam kita kata, dia daripada keras menjadi lebih keras, daripada kuat menjadi lebih kuat, macam tu. Okey, kita dah meningkatkan dia punya sifat dia. Okey, meningkatkan. Okey, kegunaan keluli ni dalam apa? Okey, dalam membina bangunan dan jambatan, macam saya kata tadi, sebagai rangka bangunan, rangka jambatan. Jadi bila dia lebih keras dan lebih kuat, dapat menampung berat yang akan dipegang nanti. Okey, kemudian keluli juga digunakan untuk membuat badan kenderaan dan landasan kereta api. Okey, ini sifat yang pertama. Ingat sifat yang pertama keluli campuran antara besi dan juga karbon. Ingat, kena ingat ni, kena hafal. Okey, kita nak tahu alloy yang kedua. Okey, kita nak tahu alloy yang kedua. Dia tak keluar pula. Pewter. Okey, kita tahu alloy yang kedua, pewter. Okey, pernah dengar pewter? Pewter ni dia macam kita tengok. Okey, pewter ni adalah campuran antara timah, kuprum dan juga antimoni. Okey, timah 96%, kuprum 3%, antimoni 1%. Jadi logam tulen dia adalah timah. Okey, logam tulen dia adalah timah 96%. Okey, jadi bila dicampur dengan kuprum 3% dan antimoni 1%, kita akan membentuk pewter. Okey, sifat pewter ni apa? Permukaannya berkilau dan dia tahan kakisan. Permukaan dia berkilau, dia jadi cantik. Dia jadi macam dia boleh sesuai untuk dijadikan barang perhiasan sebab dia berkilau. Kemudian dia tahan kakisan. Tahan kakisan ni maksud dia tidak mudah berkarat. Okey, kegunaannya membuat barangan perhiasan seperti bingkai gambar ataupun yang gambar awal-awal tadi saya tunjuk tadi, yang teko, cawan, yang pewter tadi keris hiasan tu. Okey, itu daripada pewter. Okey, ingat pewter komposisi dia timah, kuprum dan antimoni. Okey, seterusnya kita nak tengok alloy yang ketiga, iaitu gangsa. Okey, kita tahu gangsa. Gangsa komposisi dia, okey, gangsa ni adalah campuran antara kuprum dan timah. Kuprum 88%, timah 12%. Okey, jadi dia punya logam tulen dia apa? Logam tulen dia adalah kuprum. Okey, jadi sifat gangsa keras, tahan kakisan, warna yang menarik. Awak biasa dengar gangsa kan? Okey, dalam sukan kita biasa ada pingat gangsa yang ketiga. Okey, sebab apa? Sebab warna dia yang menarik. Okey, kegunaan dia membuat tugu, ukuran logam, duit shilling, pingat dan sebagainya. Okey, kita gunakan gangsa. Okey, ingat gangsa, kuprum dan timah. Okey, ini yang ketiga. Yang keempat kita nak tengok adalah loyang. Okey, loyang adalah gabungan antara kuprum 75% dan juga zinc 25%. Okey, jadi kuprum adalah dia punya logam tulen 75%, yang mana sifat dia kuat, permukaan berkilat, mudah ditempa, warna keemasan. Okey, jadi ini adalah loyang. Kegunaan dia untuk membuat kunci, tombol pintu, alatan muzik seperti trompet dan juga sebagainya. Okey, ini adalah loyang. Okey, seterusnya alloy yang ke 5, duralumin. Okey, ini banyak sikit ni, kena ingat ni. Okey, komposisi dia aluminium. Ini logam utama dia, logam tulen dia 95%, kuprum 3%, magnesium 1% dan juga mangan 1%. Okey, sifat dia ringan, kuat dan juga tahan kakisan. Okey, dia ringan, walaupun dia ringan dia kuat. Okey, kemudian dia tahan kakisan, dia tak boleh berkarat, dia sukar berkarat. Okey, kegunaan dia apa? Disebabkan dia ringan dan kuat, jadi tersalah kopi Okey, jadi kegunaan dia adalah untuk membuat kapal terbang, badan kapal terbang. Okey. Okey, kegunaan dia untuk membuat
membuat badan pesawat dan kapal terbang. Ni salah ni. Okey, dia punya kegunaan dia untuk membuat badan pesawat dan kapal terbang. Sebabkan dia ringan, jadi dia boleh terbang tinggi. Okey, kemudian walaupun dia ringan, dia kuat. Jadi dia dapat nak menampung tekanan berada di atas. Okey, kemudian satu lagi, dia tahan kekisan, dia tidak boleh berkarat. Okey. Ini adalah 5 ala yang awak perlu hafal dan juga komposisi dia. Jadi macam mana nak ingat? Alah, susahnya, banyaknya, macam mana nak ingat? Okey, jadi kita tengok ni, saya ada bagi satu formula. Jadi saya nak awak tengok pada formula ni, tolong hafal formula ni supaya awak boleh ingat dia punya komposisi setiap aloi. Okey, jadi kita nak tengok aloi yang pertama, keluli. Macam mana kita nak ingat keluli? Okey, keluli kita ingat kesibon. Okey, dia punya formula dia adalah kesibon. Kesibon. Okey, yang berada di depan sekali ini adalah nama aloi. Okey, ini adalah logam tulen. Okey, yang ke belakang ni semuanya adalah logam campuran dia. Okey. Okey, jadi kita tengok keluli. Macam mana nak hasilkan keluli? Keluli C apa C? C besi. Campur bond apa bond? Bond karbon. Okey, jadi keluli besi campur karbon. Kesibon. Okey, pewter. Pewter. Pewter ni nama dia macam Cina sikit. Okey. Nak ingat dia apa dia? Pitikuan. 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 Pewter pitikuan. P apa P? P adalah pewter. Okey, jadi nak hasilkan pewter adalah T apa T? T adalah timah, Ku kuprum, antimoni. Pitikuan. Okey, pitikuan. Okey, nak hasilkan pewter, pitikuan. Apa pitikuan? Pewter sama dengan timah, kuprum, antimoni. Okey, seterusnya gangsa. Gangsa. Macam mana nak ingat gangsa? Gangsa kita ingat gangkuti. Gangkuti. Gangsa, nak dapat gangsa kita perlu campurkan kuprum dan juga timah. Gangkuti. Okey, loyang. Macam mana nak ingat loyang? Yang kuzi. Loyang yang kuzi. Apa yang kuzi? Loyang sama dengan kuprum campur zinc. Okey, dan akhir sekali adalah duralumin. Ini banyak sikit ni. Apa dia duralumin yang banyak tadi? Dual ku magma. Ingat itu. Okey, dual ku magma. Apa dual ku magma? Duralumin. Nak hasilkan duralumin kita kena ada aluminium campur kuprum, magnesium, apa dia? Mangan. Okey. Okey, jadi ini adalah cara nak hafal komposisi bagi aloi. Tolong hafal ya. Cikgu harap awak hafal lah ni, sebab ini akan masuk dalam periksa. Okay. Jadi nanti kita tengok macam mana dia boleh masuk dalam periksa. Okey, seterusnya tujuan pengaloyan. Kenapa kita kena buat pengaloyan ni? Tadi yang masa mula-mula tadi kita bincang tadi, tujuan pengaloyan apa dia pengaloyan tu kan? Kenapa kita nak buat pengaloyan ni? Okey, jadi kebanyakan logam yang kita ada ni dia lembut dan mudah terkakis. Maksud dia boleh berkarat. Dia lembut dan dia boleh berkarat. Dia lembut ni bukanlah lembut macam agar-agar tu. Maksudnya dia tidak dapat menampung berat yang besar. Okey, jisim yang besar. Okey, ciri ini tidak sesuai untuk menghasilkan kebanyakan benda di sekeliling kita. Okey, maka proses pembentukan aloi atau pengaloyan dilakukan untuk membaiki sifat logam tulen. Okey, jadi pengaloyan ini adalah nama proses. Okey, pengaloyan adalah nama proses. Proses apa? Proses campuran tadi lah antara logam, antara pelbagai jenis logam ataupun antara logam dengan bukan logam. Okey, jadi nama dia adalah pengaloyan. Nama proses tu adalah pengaloyan. Okey, jadi tujuan pengaloyan yang pertama, kita nak menghasilkan logam yang lebih keras. Okey, yang kedua, logam yang lebih tahan kakisan. Maksudnya dia susah nak berkarat. Okey, yang ketiga, logam yang lebih kuat. Dan yang keempat, logam yang lebih berkilau. Kita logam yang lebih cantik. Okey, ini adalah tujuan untuk pengaloyan. Okey.
Zarah-zarah dalam logam tulen mempunyai saiz dan bentuk yang sama serta tersusun secara teratur dan berlapis-lapis. Okay, ni kita nak cerita macam mana kita nak buat pengalaian. Okay, kita dah tahu masa kita sekolah menengah rendah dulu, logam-logam dalam zarah-zarah dalam logam, dia bentuk zarah-zarah ni dia tersusun secara teratur dan rapat. Zarah-zarah ni saiz dia sama dan tersusun secara teratur dan rapat. Maksudnya macam mana? Maksudnya macam ni. Okey, saiz zarah tu sama dan tersusun secara teratur dan rapat. Jadi bila dia tersusun secara teratur dan rapat macam ni, dia membentuk satu track. Dia membentuk satu garisan macam ni. Okey, ni ada dia punya track dia, ni dia punya track dia. Okey. Jadi apa yang berlaku, lapisan-lapisan logam ni dia mudah menggelonsor bila kita kenakan daya. Okey, katalah kita ketuk dekat sebahagian sini ataupun dia jatuh. Maksudnya kita kenakan daya pada dia. Apa yang berlaku, kedudukan dia akan berubah. Sebab apa kedudukan dia berubah? Sebabnya dia duduk dalam bentuk teratur kan, dalam bentuk track tadi saya kata dia berbentuk track. Jadi bila kita kenakan daya, dia akan menggelonsor. Dia punya perkataan dia adalah menggelonsor. Atom-atom ni akan mudah menggelonsor. Okey, jadi bila dia menggelonsor, dia akan menyebabkan logam tadi dia dah berubah bentuk. Okay, ataupun kita kata dia boleh mudah berkarat ataupun terkakis. Okay, jadi kita tak nak macam ni. Jadi bila kita nak buat sesuatu benda yang lebih kukuh, contohnya kita nak buat bangunan. Okay, jadi kalau kita nak buat bangunan menggunakan logam yang macam ni, dia mudah berubah bentuk. Jadi kalau kata dikenakan daya, bangunan tu dia takkan kukuh. Okay, jadi kita perlu baiki sifat yang ini. Macam mana kita nak baiki? Okey, jadi apabila satu atau lebih logam atau bukan logam lain dicampur logam tulen, atom-atom unsur ini menyukarkan penggelongsoran antara lapisan atom logam tulen. Hal ini demikian kerana atom unsur asing mempunyai saiz yang berlainan, maka aloi adalah lebih kuat dan keras berbanding logam tulen itu. Okey, ini contohnya. Okey, ini logam tulen yang tadi itulah kita cerita tadi, logam tulen. Okey, bila kita kenakan daya, dia akan menggelongsor. Okey, jadi sebab apa dia menggelongsor? Sebab dia punya saiz dia sama dan dia tersusun secara teratur. Jadi kita masukkan atom unsur asing. Okey, kita masukkan atom unsur asing. Bila kita masukkan atom unsur asing ni, dia akan atom unsur asing ni akan masuk dan mengganggu susunan atom logam tulen tadi. Okey, jadi dia akan jadi macam ni. Okey, bila dia dah jadi macam ni, kita tengok dah tak ada, dia dah tak tersusun secara teratur, susunan dia dah cacar marba. Jadi bila susunan cacar marba, kalau kita kenakan daya daripada satu arah, susunan yang ini dia tidak membenarkan atom-atom ni menggelongsor. Jadi atom-atom ni akan menjadi lebih kuat. Okey, dia akan jadi lebih kuat, dia akan jadi lebih keras. Okey, jadi kita boleh guna untuk tujuan-tujuan yang lebih ekstrim lagi lah. Okey, jadi itu cara macam mana aloi dihasilkan. Jadi awak faham? Kalau tak faham, tolong tanya cikgu dalam grup Telegram, kita akan respon dekat situ. Okey, jadi ini adalah ciri-ciri aloi dan logam tulen. Okey, apa yang menyebabkan kita nak bina suatu aloi? Okey, jadi yang pertama daripada sifat permukaan, logam tulen ni dia kurang berkilat. Okey, dia kurang berkilat, dia tak cantik, dia kurang berkilat. Jadi kita akan hasilkan aloi yang mana aloi ni sifat dia menjadi lebih berkilat. Contohnya pewter dan juga gangsa tadi. Okey, daripada segi kekuatan, logam tulen dia kuat tapi dia tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai rangka bangunan saya kata tadi. Okey, tapi aloi dia lebih kuat. Okey, aloi dia lebih kuat. Daripada segi kekerasan, logam tulen dia keras, aloi lebih keras. Okey. Kemudian kebolehan untuk dibengkokkan. Logam tulen walaupun dia keras tapi dia masih mudah untuk dibengkokkan. Tetapi untuk aloi disebabkan dia lebih keras, dia sukar untuk dibengkokkan. Okey, kemudian takat lebur, logam tulen takat leburnya tinggi, aloi takat lebur dia lebih tinggi. Ketahanan terhadap kekisan, aloi tidak tahan terhadap kekisan, maksudnya dia mudah berkarat. Logam tulen tidak tahan pada kakisan, dia mudah berkarat, manakala aloi dia tahan kakisan, maksud dia tidak mudah berkarat. Okay, daripada segi kemuluran, logam tulen mulur, aloi dia kurang mulur sebab dia keras tadi, dia kurang mulur. Daripada ketertempaan, logam tulen dia mudah ditempa, manakala aloi dia sukar ditempa. Kekuatan regangan, logam tulen kekuatan regangan dia rendah, aloi kekuatan regangan dia agak
tinggi. Okey, ini adalah sifat ataupun perbezaan antara logam tulen dan juga alloy. Okey, jadi kita tahu kegunaan alloy dalam kehidupan harian. Okey, yang kita tengok keluli digunakan untuk pembinaan bangunan bercakar langit kerana sifatnya yang keras dan tahan kakisan, ataupun keluli juga digunakan dalam rangka pembuatan jambatan. Sebab apa? Sebab dia nak menampung jisim kenderaan yang lalu dekat atas dia. Okey, jadi kita gunakan keluli yang lebih kuat dan juga lebih keras, lebih tahan kakisan, dia tak berkarat. Okey, kemudian duralumin digunakan untuk membuat badan kapal terbang. Kenapa kita guna duralumin? Sebab duralumin ni dia ringan. Jadi kapal terbang dia nak terbang, dia tak boleh menampung jisim yang terlalu besar. Okey, jadi duralumin ni dia ringan. Okey, kemudian walaupun dia ringan, dia kuat, dia dapat menampung tekanan daripada atmosfera dekat bahagian atas sana. Okey, kemudian dia juga tahan terhadap kakisan. Okey, kemudian kita gunakan gangsa untuk buat barangan-barangan yang berkilat, contohnya trompet, apa semua itulah. Okey, ini adalah contoh-contoh kegunaan alloy dan kehidupan seharian. Okey, tetapi sekarang terdapat beberapa jenis unsur logam dan bukan logam yang menunjukkan sifat superkonduktor. Okey, superkonduktor pada suhu yang rendah dan dicampurkan untuk membuat alloy superkonduktor. Okey, ini adalah alloy yang kita kata yang baru jugalah. Okey, alloy superkonduktor. Okey. Superkonduktor ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. Dia boleh menghasilkan arus elektrik tanpa rintangan. Maksudnya arus elektrik boleh mengalir dengan lebih mudah. Okey. Superkonduktor juga berupaya untuk menolak medan magnet dan menyebabkan bahan superkonduktor terapung apabila diletakkan di atas magnet. Ni contoh macam gini lah, macam gini lah maksud dia. Okey, kalau kita letak superkonduktor ni dekat atas magnet, dia akan terapung. Sebab apa dia terapung? Sebab dia dapat menolak medan magnet. Okey, dapat menolak medan magnet. Okey, ini contoh objek yang kita gunakan superkonduktor sebagai bahan binaan dia lah. Okey, kalau kita tahu dekat sini, okey, ini alloy yang digunakan untuk kereta api maglev. Okey, contoh kereta maglev ni ada di Shanghai, China, yang mana untuk pengetahuan awal dia boleh bergerak sejauh 501 km per jam. Laju kan? Okey, laju. Okey, jadi macam mana dia nak bergerak, macam mana fungsi kereta api ni? Dia akan terapung di sepanjang landasan. Okey, kereta api ni dia akan terapung di sepanjang landasan. Bila dia terapung di sepanjang landasan, dia tidak bersentuhan, dia akan mengurangkan geseran. Bila dia mengurangkan geseran, dia akan pergi dengan lebih laju. Okey. Dia menggunakan superkonduktor. Okey. Okey. Contoh yang kedua adalah superkonduktor niobium titanium dan niobium timah digunakan dalam perubatan peralatan mesin pengimejan resonance magnetic MRI untuk pengimejan perubatan. Okey, ini adalah alat yang kita ada dekat hospital yang kita namakan dia sebagai MRI. Fungsi alat ni adalah untuk kita buat diagnose awal sebelum kita jalankan apa-apa pembedahan lah. Jadi dia akan tengok apa yang tak kena dalam badan kita, dia akan scan apa yang ada dalam badan kita, dia akan nampaklah lebih mudah untuk kita tahu apa yang kita perlu buat. Okey, ini alat yang ada di hospital. Okey, jadi habis untuk hari ini. Kita teruskan dengan praktis formatif 9.1 alloy. Macam biasa, tolong jawab dalam kertas dan snap hantar pada cikgu. Soalan nombor 1, campuran manakah menghasilkan gangsa? Okey, jadi kita ingat tadi. Okey, besi karbon ke, koprum timah ke, koprum zinc ke, timah antimoni. Okey, seterusnya nombor 2, rajam menunjukkan sebuah kapal terbang. Apakah bahan digunakan untuk membina kapal terbang? Membina bahagian berlabel S. Tak ada pula labelnya. Okey, labelnya dekat badan ni lah. Ini S dia.
Okey, apa dia, besi ke, keluli ke, duralumin ke, aluminium. Okey, nombor 3, badan kapal terbang dibuat pada duralumin. Dah bagi dah jawapan kat sini. Apakah logam utama untuk yang digunakan? Ini kita kena ingat tadi. Nombor 4, ajar menunjukkan susunan atom satu bahan. Apakah fungsi atom asing? Atom asing yang ni, yang hitam-hitam ni. Okey, melembutkan bahan, menghalang atom daripada mengelongsong, meningkatkan daya tarikan antara atom, merendahkan takar lebur bahan. Soalan nombor 5, campuran manakah yang menghasilkan keluli? Jadi kena ingat tadi, timah dengan kuprum ke, zinc dan kuprum ke, besi dan karbon ke, timah dan antimoni. Nombor 6, darjah muka satu alloy. Apakah alloy itu? Okey, kalau kita tahu kat sini, logam tulen dia adalah kuprum sebab dia banyak, logam asing dia adalah zinc sebab dia sikit. Loyang itu, apakah alloy itu? Loyang, keluli, ganser, pewter. Soalan nombor 7, kapal terbang boleh membawa ramai penumpang pada satu masa. Untuk keselamatan penumpang, badan kapal terbang perlu dibina dengan bahan yang kuat. Kulit adalah sejenis alloy yang sangat kuat dan digunakan secara meluas dalam pembinaan rangka kenderaan. Mengapa keluli tidak boleh digunakan untuk membina kapal terbang? Jisim yang besar ke, tidak boleh ditempa ke, kos yang tinggi ke, atau mudah terkakis? Okey, soalan nombor 8, soalan nombor 1 dengan nombor 7 tu adalah soalan SPM tahun lepas ya. Okay, soalan nombor 8, berikan dua jenis alloy yang mengandung logam tulen. Nombor 9, lukis atom, susunan atom dan alloy dan logam tulen dan hubung kaitkan susunan atom dengan sifat asal logam tulen. Soalan nombor 10, apakah alloy yang digunakan untuk membuat badan kapal terbang? Jelaskan sebab alloy itu dipilih. Dan soalan yang terakhir, nombor 11, ini juga adalah soalan SPM. Rajah 2.1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji ketahanan alloy terhadap pengaratan. Selepas 3 hari, keputusan diperoleh ditunjukkan dalam rajah 2.2. Berdasarkan rajah 2.2, tuliskan satu pemerhatian pada eksperimen ini. Tuliskan satu hipotesi bagi eksperimen ini. Nyatakan pembuluh ibar dalam eksperimen ini, dimanipulasi, berat balas dan dimalarkan. Ramalkan keadaan pakuli pada hari kelima. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi operasi bagi alloy. Okey, jadi tamat untuk kelas kita pada hari ini. Untuk soalan tu, kalau awak terlalu laju, awak pause lah video tu dan salin. Okey, macam biasa, soalan 1 sampai soalan 7 salin soalan dan juga pilihan jawapan A, B, C, D bersama dia punya jawapan dia lah. Kalau A, apa A tu? Okey, jangan A sahaja Okey, kemudian tolong buat dan hantar pada cikgu untuk cikgu semak dan cikgu pulangkan untuk awak buat pembetulan. Jadi kita jumpa lagi selepas cuti nanti. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat hari raya, bye.